Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Dan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dikasihi sekalian, disyukur yang tidak teringganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, ada banyak hak yang perlu kita tunaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hak Nabi itu untuk dikenali. Bermula daripada namanya, keturunannya, ahli keluarganya, anak-anaknya, isteri-isterinya, para sahabatnya, tubuh badannya, makanan kegemarannya, semua sekali. Dan yang terpenting ialah mengenal ajarannya. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan dan puan-puan, akhlaknya, ibadatnya, perjuangannya, dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita kenali. Antaranya ialah hadis ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita ambil tahu. Baik. Dan banyak lagi. Selepas itu, apabila sudah kenal, sepatutnya mari cinta, mari rindu. Bila ada rindu dan cinta ini, dia rasa nak ikut, kena ikut pula. Hak yang ketiga, hak yang keempat, kena sampai-sampaikan, kena bela dan kena perjuangkan. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti, maka kita kena terlebih dahulu kenal apa ajaran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya kita belajar hadis ini, mendengar hadis ini. Kalau tidak, bagaimana kita nak kenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila tidak kenal ajaran Nabi, artinya kita tidak kenal Islam itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Islam bukan setakat pada nama, Islam bukan pada lafaz syahadatain, kalimah ucapan kalimah syahadah itu saja, tetapi apa? Tetapi adalah amalan. Ya? Amalan, buah kepada tuntutan syahadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita asalkan kitab Riyadhus Shalihin ini. Sudah di akhir-akhir, di akhir-akhir kitab ini. Hadis pun pada malam ini hadis yang ke 1846. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni siapa? Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqahun nisa, yang paling faqih, yang paling hebat ilmunya, yang paling alim di kalangan para sahabat perempuan yang lain. Ya? Cerdas orangnya, muda lagi. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau masih berumur 18 tahun dan hidup 40 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya meninggal dunia pada tahun 57 Hijriyah. Antara 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha ini juga sering menjadi sasaran sasaran serangan
daripada musuh-musuh Islam sebenarnya. Apabila pribadinya, karakternya dia bunuh, dia fitnah macam-macam, maka apa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah tidak terpakai, dibuang begitu saja. Dan banyaklah hukum hakam yang bersandarkan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini runtuhlah agama sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hati-hati ya, musuh-musuh Islam ni dia akan serang. Dia tidak serang Al-Quran terus, dia tidak serang hadis itu terus, diserang orang-orang yang berkaitan dengan hadis itu dahulu. Diserang ulama'-ulama'nya, diserang perawi-perawi hadisnya, diserang para sahabat, kemudian dia akan menyerang Nabi, dia akan serang Al-Quran, dan diserang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam bertopeng dengan ajaran-ajaran yang kononnya nak balik kepada kemurnian sumber dalam Islam, balik kepada Al-Quran kononnya misalan, ya, balik kepada ahli bait sahaja, imam-imam yang maksum kononnya. Baik, kena hati-hati. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dicipta malaikat itu daripada cahaya. Jadi para malaikat ini, tuan-tuan dan puan-puan, asal kejadian dia ialah cahaya. Jadi jismun dia jismun latif, nurani. Jadinya mereka ini boleh menyerupa. Ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa para malaikat ini boleh menyerupa, dan malaikat Jibril alaihissalam ni pun pernah menyerupa beberapa orang sahabat, ya? Daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin dijadikan daripada api yang tidak berasap. Jin. Jadi mereka pun bertubuh latif, lembut, dan boleh menyerupa juga, ya? Ada golongan jin yang boleh menyerupai, jadi bertubuh berjasad. Baik. Iblis daripada golongan jin, ya? Dalam Al-Quran ada sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud pada Nabi Adam alaihissalam kerana Nabi Adam katanya daripada tanah, dia daripada api, maka api sudah tentu lebih mulia pada sangkaan dia. Dia tak tahu kemuliaan itu letak pada kepatuhan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya wa kana minal kafirin, terus dia jadi kafir. Ya, namanya dulu Azazil, kafir jadi iblis. Dia daripada jin, ya, bukan daripada malaikat. Tapi dia saya sebut belum, dia sebenarnya mengikut setengah riwayat ulama mengatakan bahawa sebelum kita ini dilantik, dicipta menjadi khalifah, maka Allah Subhanahu Taala sebenarnya sudah mencipta jin dan mengharapkan, bukan mengharap, maksudnya memerintahkan mereka untuk memakmurkan jadi khalifah Allah Subhanahu Taala di atas muka bumi ni. Tapi golongan mereka ni buat kerosakan. Bila buat kerosakan, Allah gantikan dengan manusia. Sebelum itu, maka Allah Subhanahu Taala utuskan, ya, para tentera dari kalangan malaikat untuk memerangi jin ini. Siapa yang mengetuai kepala tentera ni, bala tentera malaikat yang memerangi jin ni? Iblis, Azazil waktu itu. Itu yang kata ketua malaikat tu, tuan-tuan pun jadi keliru lah. Right? Kata malaikat ke jin, dia jin, ya. Tapi dia pernah mengetuai malaikat. Orang yang jin yang sangat hebat ibadatnya. Maka dia perangi golongan jin, maka jin-jin pun
menyingkir masuk duduk tepi-tepi, bagi peluang siapa? Peluang manusia. Wa hamalahal insan. Amanah itu ditanggung oleh manusia jadi khalifah Allah SWT sekarang ini. Jadi jin hanya menumpang. Itulah duduk-duduk di kaki-kaki bukit, duduk atas bukit, duduk tergigi-gigi air, duduk rumah kosong pantang, misalnya menumpang dia sebenarnya. Giliran kita jadi bos. Tapi sayang orang kita takut. Jadi maka dia ambil kesempatan. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan dijadikan Adam alaihissalam itu daripada apa yang disifatkan kepada kamu. Apa yang disifatkan kepada kamu? Dalam Al-Quran diceritakan siapa? Daripada apa? Dari tanah. Kita ini dari tanah. Ya. Penciptaan manusia itu berasal dari tanah. Baik. Dari tanah kita datang, kepada tanah kita kembali. Orang Inggeris dust to dust. Rawahu Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita, memberitahu kepada kita apa? Asal usul kejadian malaikat, kejadian jin dan kejadian manusia. Kejadian malaikat daripada cahaya, dan kejadian jin daripada api yang tidak berasap, dan kejadian manusia daripada tanah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kekuasaannya, dia boleh menjadikan siapa saja dan daripada apa sahaja. Tak kira. Hebat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anha, bila sebut wa anha, kita kena tengok perawi hadis di atas. Apa makna wa anha? Dan darinya juga, daripadanya juga. Dan daripadanya juga. Radhiyallahu anha, itu balik kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana khuluqu nabiyillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran, rawahu Muslim fi jumlati haditsin tawil. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa akhlak Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Riwayat Muslim dalam daripada hadis yang panjang, ya. Sebenarnya dia ambil ringkas kana khuluquhul Quran, artinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tingkah lakunya, fi'il perangainya adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Nabi mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Nabi menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Nabi taat, patuh apa yang disuruh oleh Al-Quran. Baik. Dalam banyak-banyak sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Subhanahu Wa Taala puji secara jelas tentang akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Kenapa? Kerana akhlak dia adalah akhlak Al-Quran. Akhlak yang agung. Allah SWT puji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Inilah dia sebaik-baik ikutan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, demi sesungguhnya Nabi bagi kamu itu adalah sebaik-baik ikutan, uswatun hasanah. Dari sudut mana? Semua sudut. Terutama akhlak ini. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa misinya? Antara misi yang terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan, bawa akhlak yang baik untuk menyempurnakan. Sebenarnya aku diutuskan adalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini tuan-tuan dan puan-puan, akhlak tu apa? Akhlak tu agama. Akhlak ialah agama. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akmalul imani, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna sekali akhlak dia, yang paling sempurna iman dia, ialah yang paling baik akhlak dia. Ya? Agama ini adalah akhlak.
Jadi kalau kita lihatnya, ilmu apa buahnya? Amal. Buah amal akhlak. Ya. Islam perlu diamalkan, dilaksanakan. Bila dilaksanakan, apa hasilnya? Akhlak. Iman perlu dilaksanakan tuntutan-tuntutannya, diamalkan. Wal amalu bil arkan. So kita kena tunaikan dengan anggota badan kita. Apa buahnya? Akhlak. Ya. Jadi agama ini sebenarnya akhlak. Maksudnya intipati dia, intipati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak ini ada dua, satu akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhlak dengan sesama makhluk, sesama manusia, dan akhlak yang makhluk-makhluk yang lainnya pun kena berakhlak, ya. Kalau tidak, ya, dengan binatang pun boleh masuk syurga, ya. Kes dengan binatang boleh masuk neraka. Nabi SAW bercerita tentang seorang Sunda, pelacur. Dia berjalan di padang pasir dan dia terasa dahaga. Dia cari sumber air, dia jumpa telaga. Telaga itu yang sudah dalam, airnya ada di bawah. Dalam air itu, airnya sedikit di bawah. Dia terpaksa turun ke dalam telaga itu. Dia turun dengan susah payah, dia minum, kemudian dia naik. Dia tengok ada seekor anjing yang sedang terjelir-jelir. Lidahnya menjilat-jilat pasir. Lantaran kerana terlalu dahaga. Dia terfikir, dia kata anjing ini terlalu dahaga. Macam dia dahaga. Dia turun semula ke dalam telaga itu dengan susah payah. Dia seduk air itu dengan kasut dia dan dia beri anjing itu minum. Maka Allah SWT lihat perbuatan perempuan itu dengan pandangan rahmat. Allah SWT ampunkan dan masuk syurga bagi minum anjing, ya. Dan di zaman Nabi ada diadukan tentang seorang perempuan yang mengurung kucing. Tidak dia berinya kucing itu keluar dan tidak dia beri makan, tak dia beri minum, mampus kucing itu, mati. Dia adukan pada Nabi, Nabi sebut hiya min ahlin nar, dia masuk neraka. Kerana kucing tuan-tuan dan puan, ya, adab, tidak ada adab, tidak berakhlak dengan manusia. Dan yang terpentingnya kerana tercabutnya rahmat daripada hati. Kisah yang pertama tadi, kenapa masuk syurga? Kerana dalam hati dia ada rahmat. Orang yang ada rahmat dalam hatinya sahaja yang berhak dapat rahmat. Yang perempuan yang kedua, walaupun beribadat, kenapa masuk neraka? Walaupun hanya seekor kucing, kenapa masuk neraka? Hatinya tidak ada rahmat. Orang yang tidak ada rahmat tak berhak untuk dapat rahmat. Rahmatnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Belas kasih, kasih sayang. Itu rahmat. Baik. Jadinya kena berakhlak. Walaupun dengan apa? Walaupun dengan barang-barang. Dengan barang-barang kita berakhlak. Dengan buku misalnya. Buku itu adalah sumber ilmu, maka kita hormat dia. Kita letak tempat tinggi. Tidak campak-campak saja. Kita tak letak bawah, kita tak langkah. Pasal apa? Sumber ilmu, berakhlak, beradab. Apatah lagi Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Quran, kalamullah, kalam yang paling mulia sekali. Yang Allah SWT kata apa? Perbezaan kalamullah dengan kalam-kalam yang lain itu seperti Allah dan makhluk dia. Artinya yang paling mulia. Maka kita kena muliakan. Letak tempat tinggi, jangan letak objek di atasnya. Kemudian kalau bolehnya tinggi pada dulu tok guru kita lama-lama dulu pesan supaya tinggi daripada lutut kita waktu duduk. Artinya kalau kita baca Quran tu kita kena lapik dua zaman dulu. Dua bantal. Baru lulus. Dia tak bagi sangat. Letak rendah pada lutut.
Apatah lagi kalau letak atas lantai tuan-tuan dan puan-puan, sama dengan ponggong, sama dengan kaki. Tak? Jadi tak boleh. Tuan-tuan jangan tanya dalil lah. Ada orang tanya dalil pula. Mana dalil dia ustaz beradab dengan Quran ni? Ya? Sampai kita dulu waktu-waktu kecil-kecil dulu bila kita lepas baca kena letak ni. Junjung, kucup, peluk. Dan bawa dalam keadaan peluk ataupun di sini. Jangan bawa di bawah pusat kita. Begitu kita diajar dulu menghormati Al-Quran, membesarkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita rasa Al-Quran itu besar dalam hidup kita. Tinggi dalam hati kita. Dan tinggi kita junjung dalam hidup kita. Itu tuan-tuan dan puan. Jadi kalau nak tanya dalil, adab ni yang pertama tak perlu dalil. Ya. Yang keduanya kalau nak dalil, tuan-tuan baca Quran tu pegang mushaf tu pun tak ada dalil. Zaman Nabi tak ada mushaf tu. Tak ditulis menjadi buku seperti itu. Bida'ah pula lah tuan-tuan pegang buku tu. Maksudnya mushaf tu. Kemudian ditulis di zaman Saidina Abu Bakar. Tidak berbaris dan tidak bertitik. Di zaman Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj Yusuf As-Saqafi, baru ada. Lepas-lepas itu baru ada. Tapi kalau nak dalil juga, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesiapa yang membesarkan syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati. Allah SWT sebut dalam Quran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan sebesar-besar syiar Allah SWT di atas muka bumi ini ialah Al-Quran. Baik. Masjid ni syiar Allah. Kena hormat. Maksudnya, ya. Kena berakhlak. Wa anha qalat. Cuba tuan-tuan tengok, banyak tu kan, wa anha dan daripadanya juga, dan daripadanya juga, daripada siapa? Daripada Siti Aisyah binti Abdullah bin Uthman Abu Bakar bin Abi Quhafah. Tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ah." Faqultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Qala, laisa kadzalik. لكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. Bersabda Nabi SAW, sesiapa yang suka cintakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala suka bertemu dengan dia. Dan sesiapa yang benci bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala benci bertemu dengan dia. Faqultu ya Rasulullah. Siapa kata ni faqultu? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha kata pada Nabi, ya Rasulullah, akarahiyatul maut, apakah maksudnya itu membenci kematian? Fakulluna nakrahul maut. Semua kita ni tak suka dengan mati ni. Siapa suka mati? Cuba angkat tangan. Tak payahlah tak. Baik. Qala, laisa kadzalik. Bukan macam itu sabda Nabi SAW. Maksudnya macam mana? Ni bila kita tidak jelas, maka kita disuruh bertanya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir, katanya ahli ilmu, jika kamu tidak tahu kena bertanya. Ni dia suruh pertanyaan ini supaya apa? Jangan salah faham. Nabi kata bukan macam tu. Semua orang sebenar yang tidak suka mati ni, kalau boleh nak hidup 1000 tahun.
sihat walafiat, kaya raya, senang hati dan sebagainya. Nah, akan tetapi orang mukmin apabila dia diberi berita gembira dengan rahmat Allah dan keredaannya dan syurganya, maka dia suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya yang maha luas, keredaannya yang kita cari, syurganya yang maha, kita tak boleh guna maha lah, yang sangat hebat. Ya. Maka suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala suka nak bertemu dengan dia. Dan orang kafir, adapun orang kafir itu apabila diberi berita gembira dengan azab Allah, berita gembira ni kinayah sajalah ya tak? Bukannya berita gembira sebenarnya azab tu, tapi busyra ni diberi berita gembira. Perli sikit lah. Dengan azab Allah dan kemurkaannya, maka dia tidak suka bertemu dengan Allah, dan Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita esok dah berlaku, kita rasa-rasanya mungkin dah dekat-dekat, biasanya orang nazak ni dia tahu, dia agak lah, maksudnya berat sangkaan dia, tak lama dah aku ni, maka kita kena 100% kena husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada dekat-dekat nak mati tu ada lagi rasa neraka lah aku, habislah aku kali ini, dia akan jadi putus asa. Syaitan akan masuk mencelah. Waktu ini kata para ulama, maka rajak kita hendaklah 100%. Waktu kita sihat molek-molek sekarang ni, maka kena 50-50. Rajak ni harap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Nak kena ada 50 situ sahaja. Jangan lebih. Kalau lebih jadi leleh, jadi ledeh, jadi lola, jadi hanyut, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Lagi kan Nabi ampunkan umat. Dia jadi gitu dah. Baik. Khauf 50%. Khauf ni takut, gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah apa? Buatnya masuk neraka berat lah. Misalnya takut. Nak kena 50 rajak, 50 khauf. Kecuali bila nak dekat nak mati nanti. Bila dekat nak mati nanti, hendaklah 100% husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harapkan rahmat dia, kita harapkan ridwan dia, keredaan dia, dan kita harapkan syurga dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan suka bertemu dengan kita. Kalau kita sangka buruk, beratlah. Ana anda zan, macam mana hadis kursi tu? Ana anda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Baik. Wa an ummil mu'minin Safiyyah binti Huyay radhiyallahu anha qalat, daripada ummul mu'minin Safiyyah binti Huyay radhiyallahu anha, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Safiyyah. Safiyyah ni berbangsa Yahudi. Ummul mu'minin, dia sebut ummul mu'minin. Apa maknanya? Ibu kepada orang-orang mukmin. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih perlu didahulukan daripada jiwa-jiwa orang mukmin itu sendiri. Dan isteri-isterinya adalah ibu kepada mereka. Artinya apa? Taraf isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam ibu kita, ibu orang mukmin. Sebab itu para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mereka tidak boleh berkahwin lain selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tarafnya adalah
mak kita, mak orang Islam, mak orang mukmin, ummul mukminin, ya. Itu yang kita ummul mukminin Siti Aisyah, ummul mukminin Siti Safiyah. Siti itu bukan nama dia, tuan-tuan dan puan. Siti itu maksudnya puan. Macam Sayyidina, penghulu, tuan. Siti Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ni pun kita kena kenal tuan-tuan dan puan, mak kita ni. Jangan sampai tak kenal nama mak pula. Kenalah. Bukan setakat tahu nama, akhlaknya, perjuangannya, pengorbanannya, kehebatannya, kesalehannya, ibadatnya, ilmunya. Nak kena kenal mak kita ni. Jangan sampai tak kenal, ada yang tak kenal ibu sendiri. Berat. Esok macam mana lah nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Nak minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita tidak kenal. Jadi kena ambil tahu ni. Kena ambil tahu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Safiyah ni, Siti Safiyah bercerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Fa ataituhu azuruhu lailan, maka aku datang padanya untuk menziarahnya pada waktu malam. Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Fa haddathtuhu, ada apa yang nak aku sembang, bercakap dengannya. Thumma qumtu li anqaliba, kemudian aku bangun untuk pulang balik ke rumah, balik ke bilik Nabi, bilik-biliknya. Faqama ma'i liyaqbilani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun mengiringi aku untuk hantar. Maksudnya bukan hantar pergi balik itu, artinya bangun mengiringi, ya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hantar. Macam kita kalau tetamu nak balik, kita hantar ke muka pintu. Kalau nak lebih lagi, hantar ke muka ke pintu kereta. Tetamu nak balik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mengiringi. Famarra rajulani minal ansari radhiyallahu anhuma, maka lalu dua orang daripada orang Ansar, sahabat Ansar radhiyallahu anhuma, lalu di situ. Falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a, bila mereka berdua ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, mereka cepat-cepat, seolah-olahnya macam tak mahu mengganggu Nabi lah. Mungkin Nabi ada nak privacy ke bagainya, cepat-cepat nak berlalu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Slow-slow, tenang-tenang berjalan tu saudara, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tadi ialah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Maksudnya itu tadi isteri saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut cepat-cepat. Bila sahabat ni nak laju berjalan tu, dia kata tenang-tenang berjalan tu, itu tadi isteri saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Faqala subhanallahi ya Rasulullah, maka dua orang tu berkata subhanallah wahai Rasulullah. Faqala inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an muttafaqun alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begini, sambung, ya hadisnya, sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam perjalanan darah. Artinya mengalir menurut perjalanan darah. Ini kinayah maksudnya apa? Kinayah bahawa banyaknya godaan, banyaknya tipuan, banyaknya hasutan daripada syaitan ni, sampai seolah-olah ada dalam darah kita. Dan kemungkinan dari sudut keberkesanan itu, kalau ada dalam darah, mungkin akan pergi ke kepala, mempengaruhi kepala, pergi ke jantung, hati, mempengaruhi hati. Dan sesungguhnya aku takut dicampakkan ke dalam dua hati-hati kamu berdua, syarran, sesuatu yang tak baik. Au qala, ya, Safiyah tak pasti sama ada syarran au syai'an, sesuatu. Artinya ada bisikan syaitan, kata tengok
Nabi tadi dengan siapa? Barangkali tak siapa-siapa skandal ke? Dia barangkali mari begitu. Itu yang Rasulullah SAW cepat-cepat kata, isteri saya tadi. Untuk apa? Tutup terus pintu-pintu fitnah, kemungkinan akan berlaku. Bukan Nabi SAW sangka buruk pula pada dua orang sahabat ini, tidak. Tetapi kebijakan Rasulullah SAW, fatanahnya, Nabi cepat-cepat tutup. Kemungkinan itu tetap ada. Kenapa? Sahabat ini walaupun hebat imannya, tapi dia tetap tidak maksum. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Boleh saja syaitan boleh mari bisikkan, boleh percaya. Ataupun boleh apa? Boleh macam-macam. Tak? Jadi pengajaran pada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, elakkan daripada perkara-perkara yang mungkin mencetuskan fitnah. La taqif mauqifat tuham. Yang kita berdiri berada di tempat yang mungkin orang akan jadi fitnah. Dan kalau kita ada berlaku yang gini, orang tak kenal kita berjalan dengan siapa. Kalau ada orang yang misalnya duduk di mana dan sebagainya, kita jelas lalu. Supaya apa? Tak timbul lah tu. Ini manusia ni mudah. Syaitan ni pun mudah. Seolah-olah duduk dalam darah. Makanya bimbang timbul-timbul tu. Terutamanya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini disebut terutamanya ni kata orang-orang alim, para ulama kena hati-hati hak ni. Kenapa? Banyak perangkap-perangkap yang dipasang. Dan kelemahan umat ini iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah perempuan. Fitnah yang terbesar yang ada pada kita, terutamanya orang lelaki lah, ialah perempuan. Jadi kena jaga. Kalau ada yang mencurigakan dan sebagainya, elak-elaklah ya. Zaman sekarang ni banyak fitnahnya. Facebook, Twitter, WeChat, Skype, apa lagi? Instagram, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Kena jaga, boleh-boleh.